Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor menentang pasukan Melaka United, yang mana Selangor menang 5-0 untuk perlawanan ni. Hasil jaringan daripada Brandon Gunn, kita boleh tengok 2 gol sampai lari pusing satu padang semua kan. Ini adalah perlawanan yang boleh dikatakan perlawanan pertama untuk Tan Chee Ho mengendali pasukan Selangor menentang pasukan Melaka United. Yang mana bagi saya result 5-0 tu adalah result yang reasonable, sebab Melaka United punya masalah dan sebagainya, performa mereka pun drop beberapa game yang lepas. Memang 5-0 tu bukanlah satu perkara yang mengejutkan, dan 5-0 tu pun tak boleh nak diletakkan sebagai benchmark ataupun KPI ataupun sesuatu untuk menilai gameplay Tan Chee Ho lagi. Mungkin game-game yang akan datang lagi 2 game ni barulah kita boleh menilai di manakah tahap sebenar Tan Chee Ho dalam melatih pasukan Selangor. Tetapi apa-apa pun, mari kita masuklah ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ni saya akan sembang pasal Selangor lah. Sebab apa? Sebab Selangor semalam ada beberapa perubahan yang saya nampak oleh Tan Chee Ho lakukan dalam gameplay mereka. Walaupun tak banyak tetapi ada. Yang pertama, kalau kita lihat daripada segi pertahanan, sebenarnya Tan Chee Ho menerapkan corak bertahan seperti mana dia terapkan sewaktu dia melatih Malaysia dan juga melatih Kedah, iaitu bermain dengan defensive line yang agak tinggi. Yang mana kita boleh tengok Yazan Al-Arab dan Shahrul Nazim, mereka sentiasa berada di kawasan middle space sewaktu pasukan Selangor pegang bola dan sewaktu pasukan Selangor menyerang. Mereka memang akan berada di satu tahap ataupun di satu kawasan yang memang tinggi lah, boleh dikatakan high defensive line. Dan dalam pada masa yang sama, boleh saya katakan mereka bermain dengan defensive line yang tinggi adalah kerana mereka nak menerapkan offside trap dan memastikan yang pihak lawan tak boleh nak counter. So nasib baiklah mereka punya reaction, mereka punya komunikasi waktu bermain dengan defensive line yang tinggi ni sangat-sangat bagus, sebab Yazan sentiasa memberi arahan kepada Shahrul Nazim. Dan yang paling penting, apabila bermain dengan defensive line yang tinggi, apabila mereka ingin di counter ataupun mereka dalam kedudukan diserang balas oleh pihak lawan, kita boleh lihat yang mana Yazan akan turun terlebih dahulu dan Shahrul Nazim akan stay dekat middle space untuk challenge the first ball ataupun untuk memberi tekanan kepada pemain lawan yang cuba untuk melakukan counter, terutamanya di kawasan tengah lah, sebelum beliau turun balik memberi backup kepada Yazan, ataupun mereka akan buat offside trap untuk memerangkap pemain-pemain Melaka bagi berada dalam kedudukan offside. Itu perkara positif lah yang pertama saya nampak apabila Tan Chee Ho cuba bermain dengan defensive line yang tinggi, menugaskan Shahrul Nazim untuk challenge ataupun memberi pressure kepada pemain pasukan lawan sekiranya nak counter di bahagian tengah. Dan yang ketiga adalah aplikasi offside trap dalam perlawanan tersebut, even bermain dengan defensive line yang tinggi. Itu adalah satu motif lah, bermain dengan defensive line yang tinggi, sebab nak memastikan offside trap tu sentiasa berjaya. Itu adalah satu keputusan yang berani daripada Tan Chee Ho untuk test dalam game ni. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang perubahan Selangor ni adalah di bahagian tengah, yang mana kita boleh tengok bahagian tengah pasukan Selangor nampaknya mereka akan bermain dalam sistem single pivot ataupun sistem single holding midfielder lah, yang mana kita boleh tengok first half boleh dikatakan Brandon Gunn yang akan cover tempat number 6, yang mana tempat tersebut selalunya Alex yang akan bermain. Tetapi untuk game ni waktu first half sebenarnya Tan Chee Ho sedang mencuba Alex as a number 10 dan Mukhari as a number 8, dan kita boleh tengok apabila Alex bermain number 10, boleh dikatakan beliau sedikit belum boleh adapt dengan corak ataupun dengan tactical Tan Chee Ho tersebut untuk bermain sebagai as number 10. Saya faham sebab apa Tan Chee Ho guna Alex sebagai number 10, sebab Alex ni dia ada vision dan dia juga ada passing accuracy yang bagus. Sebab tu mungkin Tan Chee Ho nak utilize beliau sebagai pemain number 10 lah, berbanding bermain sebagai holding midfielder di tempat Brandon Gunn yang bermain waktu first half. Dan di second half Tan Chee Ho buat lagi pertukaran, yang mana beliau menukar bawa masuk Bahar dan beliau menukarkan Mukhari untuk berada di bahagian kiri dan membawa masuk Alif Haikal. Yang mana perubahan inilah yang sebenarnya Tan Chee Ho cuba untuk terapkan, ataupun ini adalah taktikal Tan Chee Ho yang sebenar, iaitu apabila Bahar masuk, Bahar yang akan jadi pemain yang di belakang dan Brandon Gunn akan naik lebih kepada number 8 ganti tempat Mukhari ambil winger di bahagian kiri, dan Alif Haikal yang menjadi attacking mid. Dan kemasukan Alif Haikal ni lah yang menampakkan yang taktikal daripada game
game plan Tan Chee Ho tu seakan-akan menjadi, yang mana Alif Aikar menjadi pemain yang sangat penting, bertindak sebagai nombor 10, bagaimana dia link up play, bagaimana dia cari position untuk drop deep, dan bagaimana dia involve dengan buat off ball movement, larian untuk dapatkan penalti. So kemasukan Alif Aikar sebenarnya memberi import yang sangat positif dalam triangle shape yang dibentuk oleh Tan Chee Ho sewaktu di bahagian tengah. Jadi boleh saya katakan apabila kemasukan dan juga perubahan di bahagian tengah semalam tu, memang boleh nampak yang taktikal Tan Chee Ho nampak lebih better dan nampak lebih bagus di second half berbanding di first half. Itu di bahagian tengah lah. Yang selebihnya apa yang boleh saya katakan, Tan Chee Ho masih lagi guna taktikal yang Selangor main macam sebelum ni, iaitu mereka akan cuba exploit di bahagian kanan ataupun bahagian kiri untuk mencari target man di dalam kotak penalti lah kan. Tetapi benda macam tu nampaknya positif lah kan. Positif sebab boleh katakan apa yang improve adalah daripada segi hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain Selangor. Yang mana sebelum ni pemain-pemain Selangor mereka punya gameplay okey, tapi banyak hantaran-hantaran ke dalam kotak penalti tu yang bermasalah. Tetapi untuk game semalam mereka punya hantaran lintang, mencari target man, bagaimana mereka connect antara dengan hantaran tersebut, bagaimana mereka nak challenge untuk dapatkan ruang yang kosong dan sebagainya. Semalam boleh katakan mereka improve banyak. Itu yang menyebabkan nampak taktikal Tan Chee Ho ni nampak smooth, bukan sahaja daripada segi short ball ataupun short pass, tetapi daripada segi hantaran-hantaran lintang dan juga cross juga berjaya untuk diutilize sepenuhnya oleh pemain-pemain Selangor lah untuk game ni. Jadi itu benda yang boleh saya katakan positive side lah untuk pasukan Selangor. Untuk pasukan Melaka pula, in term of tactical, pada second half boleh nampak yang sebenarnya Melaka cuba untuk dominate game. Waktu tu kedudukan 2-0, yang mana mereka cuba untuk bermain dengan baik. Tetapi apabila Tan Chee Ho buat pertukaran tu, bawa masuk Alif Aikar, Daniel Asri, Mukari main kiri, Bahar masuk, kita boleh nampak yang Melaka dah mula untuk tak boleh nak adapt balik dengan situasi tu, dan boleh dikatakan memang pemain-pemain Melaka boleh dikatakan out lah kan. Benda tu boleh dikatakan menyebabkan pemain Melaka tak boleh nak absorb dengan pertukaran yang dilakukan, dan mereka lepas tu kenalah sampai 5-0. Dan Wan Zahur Nizam kena red card. Saya pun tak pasti sebab pun ada pisiku Syarul Nazim, padahal benda tu tak perlu siku kan. Jadi itu adalah game yang boleh katakan Melaka saya tak nak komen banyak lah, sebab gameplay mereka tak ada lah apa-apa yang menarik sangat kan. Jadi yang paling menarik untuk game ni saya rasa pertukaran pengadil. Pertukaran pengadil berlaku. Selalu kita tengok pertukaran pemain kan, tetapi kali ni kita boleh tengok pertukaran pengadil. Benda tu memang rare nak tengok kan. So semalam kita tengok pertukaran pengadil. Jadi itu je lah ulasan saya. Tan Chee Ho berjaya menang 5-0 game pertama, tetapi bukannya satu perkara yang boleh dibanggakan. Selangor City nombor 8. So kena tengok the next game, dan juga yang paling penting Piala Malaysia lah, bagaimana Tan Chee Ho punya influence, mereka punya tactical adakah akan berjaya ataupun adakah akan lebih diperkemas kini untuk masa akan datang. Okey, Assalamualaikum.